Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi MP Live bersama saya Dr. Nur Yaqin Muhammad Isa, pakar perundingan perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Belo City. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Kumastura pakar anatomi untuk membincangkan mengenai struktur pernafasan kita. Hari ini kita akan mengkaji dengan lebih mendalam bagaimana keadaan struktur daripada pernafasan bahagian atas sehinggalah ke bahagian bawah. Okay? So Dr. Kumastura adalah doktor pensyarah pakar anatomi daripada Universiti Sains Islam Malaysia dan beliau mendapat pendidikan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan seterusnya melanjutkan pengajian di UKM dan seterusnya ke UK untuk mendapatkan PhD di bidang anatomi dan telah pun kembali ke Malaysia untuk meneruskan pekerjaannya sebagai pensyarah di USIM Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Kumastura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Dr. Kumastura? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ni kita nak belajar apa hari ni Dr. Kumastura? Boleh share sikit? Hari ni kita nak belajar struktur saluran pernafasan. Okay, kita start daripada hidung lah. Saluran pernafasan daripada hidung, trachea, bronchi, alveolus sampailah ke struktur yang kecil. Okey, ini adalah slide ni lah. Kita dah projectkan slide, so mungkin para netizen boleh komen tak, clear tak gambar slide ni tentang keadaan struktur hidung nasopharynx kita ni. And then jika ada pertanyaan bolehlah letakkan di ruangan komen untuk kita bincangkan. Mungkin Dr. Kumastura boleh teruskan? Okey, ni adalah kelihatan rentas struktur hidung dan nasopharynx lah di kawasan ni. Kalau boleh nampak cursor saya digerakkan ni Ini kalau kawasan hidung kita. Okey, ini adalah kita punya bahagian nasal cavity. Di belakang ni kita panggil nasopharynx. Kan di belakang bahagian oral cavity ni mulut kita And di sini kita panggil oropharynx. And udara akan masuk daripada hidung sini, travel ke belakang dan turun ke bawah. Dan kalau nampak di sini ada satu struktur, nama dia epiglottis, dia berbentuk macam injap tu. Okay. Dan sini ada dua salur. Okay, belakang ni esophagus ataupun kita punya salur makan. Dan kat depan ni adalah trachea lah, kita punya salur pernafasan yang utama lah yang ke atas sekali di bahagian leher. Okay, dan kalau kita pegang ni kita pun boleh rasa keras kat depan bahagian leher ni kan. Ni adalah trachea kita. So udara akan masuk daripada hidung. Mungkin ada, saya pernah mention dalam previous lecture sebelum ni, ada bulu-bulu halus di kawasan hidung ni yang trap kita punya dust ataupun habuk-habuk kat sini. And then kat sini ada tisu-tisu lembab di kawasan nasal cavity ni berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk. Okay, and then udara akan terus turun ke sini and then masuk di bahagian depan, trachea. Okay, fungsi epiglottis ni sebab dia kita salur udara dengan salur makan ni dia dekat Jadi apabila kita makan, kita telan swallow, kita telan makanan tu, epiglottis ni akan tutup lah. Jadi makanan tu tak akan masuk ke dalam salur pernafasan. Tu fungsi injap ni lah Okay. So ini adalah trachea dia. Penting epiglottis tu untuk untuk nak mengelakkan daripada makanan tu termasuk ke dalam paru-paru choking masuk ke bahagian esophagus. Okay, right. Betul. Okay, and then gambar rajah seterusnya, ini kita nampak, ini diagram lah paru-paru kiri dan kanan. Ini sebelah kiri, ini adalah sebelah kanan. So kita nampak beza dia, ni ada 3 lobe kan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini color code ni sebenarnya adalah different segment lah. Segmen yang lain-lain, ada nama tertentu lah. Dan kalau kita tengok struktur trachea ni dia besar. Okay, di kawasan ni dah masuk kawasan ruang dada lah Tadi ruang leher kan, dia turun ke bawah. Okay, ruangan dada. Okay, ada sampai kepada satu, kita panggil sternum satu tulang flat dekat sini, dia akan bercabang 2. Okay, bronchi, dia panggil main bronchus kiri dan kanan, dia akan bercabang 2. Satu dia akan pergi ke paru-paru kiri dan satu lagi akan pergi ke paru-paru kanan. Okay, so di situ trachea akan terhentilah. So dalam dia punya panjang tu lebih kurang, in adult lebih kurang 11 ke 13 cm macam tu. Kan dia akan branching. Okay, so kalau kita tengok general structure dia makin lama, makin diameter dia makin mengecil. Betul? Makin mengecil, dia bercabang, dia makin mengecil macam pokok lah. Nampak dia bercabang dan dia akan masuk ke dalam paru-paru. Okay, ini paru-paru kanan, kita nampak ada 3 lobar.
Satu akan ni adalah segmen secondary primary yang ni, dan secondary yang dia pecah lagi ada tertiary. Nanti saya cerita. Okey. Okey, ini nampak ke? Yakin? Okey, ya nampak. Ini kita, kalau kita pegang dekat kawasan leher kita ni, kita akan rasa, kalau especially lelaki lah, kita ada macam halkum tu kan. So ni dia larynx kawasan larynx. So yang keras, yang prominent, Adam's apple. So kita boleh rasa ini tulang rawan. Dia bukan tulang yang keras, dia tulang rawan, lembut juga. And then ini adalah trachea, okay. Struktur trachea ni kita nampak macam ada ring. Okay, ring kita nampak macam ada gegelang. Ini adalah gegelang tulang rawan tu. Okay. Tujuan dia adalah untuk bagi support kepada dinding trachea tu supaya tak collapse. Supaya dia sentiasa pattern lah, sentiasa terbuka macam tu. Okay, sampailah ke bawah ni, sampailah ke cabang-cabang yang kecil pun masih disupport oleh tulang rawan tersebut lah. So kalau kita ambil keratan rentas, ini adalah keratan rentas lah, kita potong di sini, letak bawah mikroskop. Dan ni adalah special staining lah, jadi bawah mikroskop memang nampak macam ni lah, merah bawah mikroskop sebab staining colour yang kita guna tu warna merah. Jadi kita akan nampak ini adalah ruang udara yang tengah lumen tu ataupun lubang dia. Okay, and then ini adalah kawasan tulang rawan tadi tu yang gegelang ni sini. Okay, di kawasan yang tak ada tulang rawan tu, tulang rawan ni dibentuk C shape, dia tak complete lah menutup keseluruhan lumen tu, lubang salur pernafasan tu. Dia adalah C shape dan kawasan yang tak terkena tulang rawan tu dilapisi oleh tisu-tisu lain lah, seperti smooth muscle ataupun otot yang lembut. Maksudnya bahagian belakang trachea tu dia tak ada cartilage yang support lah, bahagian depan je yang ada cartilage tu. Jadi di bahagian belakang ni akan ada macam smooth muscle, okay. And then lining ni kita tak nampak, nanti kita akan ambil zoom in, ada satu gambar lagi kita akan tunjuk. Okay. So apa sel yang melapisi dinding trachea ni lah. Okay. So kita nampak trachea ni bercabang kepada dua, right primary bronchus, left primary bronchus. Okay. And then ini adalah so ni adalah gambar bawah mikroskop microscopic view. Kalau kita buat keratan rentas tadi tu, ni adalah lumen ataupun ruang tengah dia tadi yang mana udara lalu. Dan ni adalah sel-sel yang melapisi saluran pernafasan kita lah. Ada nampak sel ni, sebab ni yang biji-biji ni sebenarnya adalah dia punya nukleus. Dan dia berlapis-lapis sebab tu nama dia pseudostratified, dia berlapis-lapis. Dan nampak di sini macam ada macam rambut halus di permukaan. Okay. Jadi ini pun dia punya diagram lah. Okay. So ada satu sel yang special di kawasan ni, nama dia selain daripada epithelium yang banyak kita nampak bintik-bintik ini adalah sel epithelium. Mungkin tak nampak lah, ada satu sel yang special di sini, nama dia goblet cell. Berbentuk macam goblet tapi saya tak nampak kat sini. Okay, fungsi dia untuk menghasilkan mucus ataupun cecair mucus. Lendir. Okay, apa fungsi lendir ni? Kenapa perlu ada dirembeskan lendir di dalam salur pernafasan kita? Dan kenapa perlu ada brush hair ataupun ni kita panggil cilia. Bentuk dia memang macam jari Dan ni sebenarnya adalah satu mekanisme yang boleh protect ataupun boleh melindungi kita punya salur pernafasan daripada rangsangan chemical toksik ataupun dust ataupun kita panggil habuk-habuk ataupun toksin-toksin yang berada dalam udara tu, dia akan trap di dalam mucus tadi tu. Dia akan trap di situ. Okey, dia akan masuk dalam dalam mucus tadi tu, dan cilia ni berfungsi untuk menolak. Okey, in upward motion lah, kalau dia bawah dia akan menolak ke atas. Okey, kita panggil mucociliary clearance. Ini mekanisme protektif. Memang kita semua ada di protect. Maksudnya ada protective mechanism yang tersendiri. Okay, so dia akan clearkan segala partikel atau habuk yang masuk tadi tu. Ini kita tak sedar lah, dia akan buat all the time. Dan dia akan tolak, cilia ni akan tolak ke atas dan pergi ke bahagian mulut tadi tu. Kita nampak dia dengan esophagus dan salur makan tu dekat kan. So dia akan tolak dan di-swallow lah, ditelan. Untuk ditelan dan dimusnahkan. Okay. And then satu lagi protective mechanism dia adalah cough reflex. Maksudnya dekat sel-sel yang melapisi salur pernafasan kita ada reseptor atau sensor yang boleh kesan
ada rangsangan kan. So dia akan terus kita cough lah. Sebenarnya cough tu, batuk tu adalah satu benda yang baik. Jangan kita suppress batuk tu. Sebenarnya bila kita ada batuk, maksudnya kita punya protective mechanism itu berfungsilah dengan baik. Maksudnya batuk tu adalah untuk melindungi diri kita daripada habuk-habuk, daripada bahan-bahan luar ya. Ni kat bahagian mana tadi? Ni dekat bahagian tekak ke kat bahagian yang ini dia secara ada kira, ini trachea dan bronchioles dan bronchial tree lah. Okey. Sepanjang saluran pernafasan tu lah, kecuali dah sampai ke bahagian yang respiratory, bahagian yang terlibat dalam yang tu dia berlaku gas exchange lah, maksudnya berlaku pertukaran gas, yang tu tak ada di situ. So di sini ada satu lagi gambar saya nak tunjuk. Ini spesimen, ini human punya spesimen, tapi dah diawet, so colour dia pun dah nampak gelap sikit. Jadi kita nampak trachea di sini. Tadi saya sebut trachea itu cabang kiri dan kanan. Okay. So kita ada sebelah sini dia label left lah, maksudnya dia kita punya ni dalam kedudukan badan kita, kiri dan kanan. Okay. So belah kanan ini main bronchus, belah kanan ni kalau kita ingat tadi dia pergi ke paru-paru kanan lah. Okay. Belah kanan, bronchus kanan dan kiri ni dia punya saiz berbeza, panjangnya pun berbeza. Kalau kanan ni kita nampak dia lebih lebar, okay, dan lebih pendek. Okay, kalau kita tengok angle dia juga daripada keratan midline, katakan kita buat satu garis tengah ni, angle-nya lebih vertikal. Dia lebih acute angle. Maksudnya dia lagi menegak. Dia lagi menegak. Berbanding dengan belah kiri dia lagi mencapah. Okay, so ini adalah penting especially dalam case inhale foreign bodies. Sebab bila kita tersedap makanan di paru-paru ke, makanan dia cenderung ataupun untuk pergi ke belah kanan sebab saluran beranak tu dia lebih menegak, jadi senang masuk ke paru-paru kanan tu. Ya, betul. So kalau foreign body selalunya kita nampak dia akan dislodge ke sebelah vertikal, sebelah kanan lah, sebab dia punya anatominya begitu, dia akan lebih ke sebelah kanan. Okay. Itu masuk ke kanan paru-paru bawah ke, paru-paru tengah ke, atau paru-paru atas? Ini dia depends pada size rasanya, foreign body tu kan. Nak dislodge kan. So ni, okay. Ini adalah lagi sekali lah gambar tadi saya share. Dia primary bronchus, secondary bronchus. Maksudnya secondary bronchus ini dia primary bronchus yang kiri kanan tadi. Okay, lepas tu dia akan bercabang jadi secondary. Okay, secondary ni yang akan pergi ke setiap lobe. Ke setiap segmen. Maksudnya ni satu segmen. Kalau belah kanan kita ada 3 lobe kan. So 3 tertiary secondary bronchus. Belah kanan kita ada 2 lobe. Okay, dia ada banyak nama, jangan confuse. Kadang dia cakap ada 2. Dia panggil loba. Dia panggil lobar bronchus, tapi ada buku cakap secondary bronchus. Jadinya mungkin lobar lebih deskriptif kot, kita nampak lobar bronchus. Bronchus tu pergi ke setiap lobe. Lebih jelas ya. Okey. Jelas. Okey. Ini cuba tengok lagi sekali. So dia bronchioles ataupun tadi kita bronchus kan. Bronchioles ni maksudnya dia lagi kecil saiz dia. Dia bercabang lagi. Okey, so kita ada berapa generasi ni. So ini bila udara masuk dia bahagi kepada 2 bahagian utama lah. Conducting maksudnya tak berlaku pertukaran gas, hanya masuk dan hanya directkan udara masuk dan keluar sahaja. Okay, udara lalu saja di situlah. Conducting maksudnya ini bahagian ni tak ada terlibat dalam proses pertukaran gas, respiration. Okay, di sini berlaku di bahagian hujung ni, terminal bronchioles ni yang paling kecil lah. Okay, and then ada di respiratory bronchioles itu yang berlaku pertukaran gasnya yang paling halus sekali. Di dinding respiratory bronchioles dan juga di dalam kantung udara ni lah kita panggil alveolar sac. Okay. Dia ada 23 generasi kan Mas kan? Dia banyak. 1, 2 sampai 23. Ada nama-nama dia tu kan. Jadi tengoklah betapa delicate-nya lah tempat pertukaran gas kita tu berlaku sangat pada bahagian hujung sekali tu. Alhamdulillah sekiranya udara tu dapat sampai jadi banyak rintangan ini nak lalu kan. Banyak laluan gitu. So at any point boleh berlaku obstruction, boleh berlaku salur pernafasan menyempit sebab tertentu lah. Okay. Mungkin kalau kita tengok penyakit asma kan, COPD kebanyakan masalah dia orang berlaku kat bahagian sini lah kan, bronchus dengan airway ni, saluran dekat sini yang ada saluran ni selalunya punca utama masalah dia orang.
Maksudnya Dia kalau akan orang kena serangan asma tu, dia orang akan sempit saluran-saluran kat sini lah yang akan sempit kan. betul. Okay. Right. Okay, and then bahagian bronchioles. Ini adalah bronchopulmonary segment. Betul yakin? Bronchopulmonary segment. Betul. Maksudnya bronchopulmonary segment nanti mungkin doktor yakin boleh terangkan in detail dia punya clinical dia punya aspek of it lah. Sebab dia segmen ni maksudnya dia disupply oleh dia ada blood supply nya sendiri, salur darah yang tersendiri. Dia ada salur pernafasan yang bronchial tu pun dia ada tersendiri segmen. Maksudnya kita boleh dalam keadaan tertentu kita boleh buang segmen ini. Dia boleh surgically resected. Maksudnya kita boleh buang dia tanpa sebab dia mengganggu satu unit individu satu kan. unit individu. Jadi kita boleh buang dia. Katakan berlaku tumor ke apa ke. Jadi kita boleh buang ni tanpa mengganggu fungsi yang lain yang sekitar dia tu. Dan dia pun ada septum. Maksudnya dia ada dinding dia tu ada satu pembahagi. Maksudnya dia ada satu kawasan yang cantik, jadi kita boleh buang dia. Okay. Dan kita tengok di sini ada salur darah ni. Yang kecil ni kita panggil capillary. Salur darah yang paling kecil kita panggil capillary. Ni adalah capillary network lah, maksudnya jaringan-jaringan capillary tu di dinding alveolus ni lah. Ni asal salur kantung udara yang kita nampak, kerata rentas tu nampak macam lubang-lubang lah. Okay. Dan dinding ni sangat nipis. Kalau macam bronchioles ni, terminal bronchioles pun dindingnya sangat nipis. Jadi apa yang special di sini, bila kita bernafas, contoh kat sini bila udara dah masuk, pertukaran gas berlaku, kita kena hembus nafas. So kalau kita tengok di kawasan atas ni, gegelang tulang rawan ni ada. Jadi dia boleh support. Masa kita hembus nafas, tekanan di dalam toraks kita meningkat. Jadi bila struktur yang salur pernafasan yang hujung-hujung, yang halus-halus ni, di dinding dia tu sangat nipis, dia tend to collapse. Bila kita hembus nafas keluar, sebab tekanan udara dalam dada ni meningkat, jadi dia boleh collapse. Dan tertutup rapat dan tak terbuka balik lah. Jadi dia ada satu sel yang bertanggungjawab merembeskan satu substance ataupun bahan yang dipanggil surfactant. Jadi dia menghalang kita punya kantung-kantung udara ni daripada menguncup masa kita hela nafas keluar. Jadi dia tak menguncup lah, dia kembang, dikucup macam tu dan dia tak melekat. So dia ada nama surfactant lah. So itu mekanisme dia. Sebenarnya dia boleh membantu untuk side effect daripada increase surface tension masa kita nak hela nafas tu. Ni ada lagi satu gambar raja. Ini tadi kantung udara tadilah. Ni kiranya kerata rentas alveolus. Kantung-kantung kecil alveolus tu lah. Kantung-kantung udara. Dindingnya sangat nipis. So ini adalah capillary ataupun salur darah yang paling halus. So ni kalau color biru ni dia bawa darah tadi oksigen yang banyak karbon dioksida dia datang ke sini. So biru bawa ke sini. So karbon dioksida ni masuk ke dalam ruang alveolus ni, ruang dia yang banyak ada air yang kita sedut tadi kan. And then digantikan dengan oksigen, dan oksigen ni dibawa oleh red blood cell. Kita punya kita punya darah merah akan mengangkut oksigen ni dan dibawa ke seluruh badan lah. Ni mekanisme yang paling simple lah Sebenarnya ada lagi yang paling kompleks. So ni simply put macam ni, nampak Jadi setakat ni ada soalan tak? Setakat ni belum ada soalan lagi, jadi kita teruskan dulu. Mungkin kita boleh share sikit kot penyakit-penyakit yang boleh berlaku dekat bahagian alveolus ni kan. Kadang-kadang kita boleh ada radang, kita kata kita boleh ada alveolitis kita ada interstitial lung disease di mana terdapat parut-parut di bahagian alveolus ni juga yang menyebabkan gas exchange tu tak boleh berjalan dengan lancar. Jadi kebanyakan pesakit yang ada masalah kat bahagian alveolus ni, kebanyakan mereka ada masalah susah nafas kerana kekurangan oksigen dan mereka akan mudah merasa bengah dan mungkin kadang-kadang terpaksa menggunakan oksigen untuk bantu mereka bekerja seperti biasa kerana masalah alveolus dia sudah ada problem Okey.
Macam Dr. Yakin cakap tadi kat sini lapisan ni kalau berlaku ada, kalau macam ada radang selalunya kadang akan ada paru-paru berair kan, jadinya di antara kapilari dan juga alveolus punya dinding tu akan ada air ke, ada ataupun ada tisu yang membengkak, jadi pertukaran gas tu tak berlaku secara efektif lah, jadi dia akan rasa kekurangan oksigen. Sebelum tu saya rasa saya nak go back to slide yang tadi sebab saya terlupa satu point sekejap ya. Okey, sini. Ini mucociliary clearance ni kalau mekanisme protektif untuk menghalang untuk membuang particles daripada luar, toksin daripada luar. So apa berlaku di kalangan paru-paru kok, mekanisme ini dia defektif. Dia maksudnya dia kurang berkesan. Betul Yakin? Ya. Betul-betul. Sebab cilia ni jadi mucociliary clearance dia memusnahkan. Dia memusnahkan sel-sel ni. Jadi silia tu tak banyak kurang. Jadi dia mekanisme nak clearkan particles itu tak berlaku dengan efektif lah. Ya. Dekat hidung pun ada kan benda ni kan. Jadi sebab ada hidung kan. Itu dulu. Bulu hidung tu yang kiranya yang besar lah, yang kita boleh nampak yang ni memang mikroskop lah kita nampak kalau kita boleh letak bawah mikroskop baru kita nampak sangat halus. Mikroskopik. Jadi mekanisme tu sebenarnya dia dah start daripada mula udara masuk tu, sebenarnya kat situ kat pintu dia tu dah ada dah mekanisme protektif dia tu. Okay. So maksudnya kalau cakap paru-paru berair kan, paru-paru bernanah ya. So maksudnya masalah tu boleh berlaku juga pada alveolus ni juga maksudnya kalau dia air penuh dengan nanah, udara pertukaran oksigen dan karbon dioksida tak boleh berlaku dengan berkesan berkesan. Okey. So ini kita pergi kepada model dia. Okay, kat sini kita nak tunjuk struktur yang berdekatan lah. Ini kita nampak jantung. Sini dah tengok sebelum ni, lecture yang sebelum ni saya ada tunjuk gambar ni. So kat sini di mana trachea kita? Okay, dia nampak jantung di tengah dan ada pembuluh darah besar daripada jantung yang ni yang warna biru ni kita sebut yang bawa darah terdioksigen, yang ni yang bawa darah beroksigen keluar dari jantung. So ini yang nampak gelang-gelang ni sikit ni adalah trachea kita. Trachea. So trachea ni kedudukan ni sangat dekat dengan pembuluh darah yang besar. Kita panggil di arch aorta. Ini adalah sebenarnya adalah main trunk daripada arch lah. Okay, and then kita nampak bronchus primary belakang. Yang nampak tracheostomy kan, dia nak buat lubang kat trachea tu untuk pesakit yang dah lama pakai ventilator, kita nak buat lubang kat trachea tu. Tracheostomy tu kena perlu berhati-hati kita nak tubuh lubang kat tu sebab dia di sini kan. darah putih kat sekitar dia tu. Betul. Sebab tu dia ada banyak saluran pesakit yang berjalan ke sana kemari dengan memakai tracheostomy tu. Sebab dulu dia masa dia pakai mesin ventilator tu terlalu lama sampai mereka terpaksa terbuk lubang kat situ untuk bantu dia bernafas pakai lubang di situ. Jadi situlah terletaknya lubang untuk nak buat tracheostomy tu. Okay. Tebuk di bahagian trachea ring ni kan. Jadi dia ada landmark, masa saya cerita sebelum ni dia ada landmark untuk kita tahu di mana kedudukan trachea tu sangat penting. So kalau kita tak tahu landmark trachea tu dan juga organ ataupun pembuluh darah yang penting di sekeliling, jadi kita mungkin akan instead of kita tebuk pada bahagian trachea saluran pernafasan tu, kita tertebuk di bahagian arteri saluran darah dan berlaku pendarahan yang teruk lah. Sebab dia sangat dekat. Ibadah kurban kan kita nak mengakhiri hari raya kurban kan, jadi kalau kita korang sembelih lembu, sembelih kambing tu jangan potong kat bahagian saluran darah ni lah kan Mas kan, dekat bahagian main arteri ni kan, aorta right, supaya senang terus darah keluar dan terus meninggal dunia di saat itulah kan terus jadi tidak terseksa lah binatang tu bila dia sembelih tu kan, jadi kita terus potong kat bahagian pembuluh darah utama tu. Maksudnya kalau bila nak sembelih binatang tu mereka sembelih di bahagian sini jugalah. Okay, then saya rasa ni the last 2 slides lah. Ini bila kita dah alihkan ke jantung tadi tu, kita nampak jantung ni kita dah keluarkan dan kita akan nampak bronchus, main bronchus yang kiri dan kanan tadi tu, dia pergi ke paru-paru kiri dan ini paru-paru kanan lah. Tapi tak berapa nampak lah dalam model ni, tak berapa nampak vertikal lah belah kanan ni tu, tapi memang nampak ni
shorter dan ini adalah longer sebab kita punya trachea ni dia ke kanan sikit. Jadi belah kiri ni jadi panjang sikit lah. Jadi mungkin pada netizen And then belakang ni nampak ni yang menghubungkan antara tekak dengan paru-paru adalah trachea dengan bronchus tu kan. Kita penghubung lah kan antara tekak kita dengan paru-paru kita. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama-sama kita hari ini. Okey. Lagi? Jadi kita nampak yang ni adalah belakang ni yang nampak struktur D ni sebenarnya adalah salur makan. Salur makan di belakang tadi kan. Jadi kita nampak di sini. Okey, salur makan. Bawah ni kita ada perut. Esophagus. Okey. Maksudnya dekat dia bahagian paru-paru tu dekat perut kita ya. Memang mereka duduk bersebelahan ya. Paru-paru dengan perut kita ni. Okey, ni rasanya ni last slide ni. Okey. Itu yang kadang-kadang kalau pesakit tu ada masalah pneumonia ataupun penyakit kuman di paru-paru, mereka boleh juga merasa sedikit kesakitan di bahagian yang berkaitan dengan perut sebab memang duduk bersebelahan ya. Dua organ yang penting ni paru-paru dengan perut ni. Okay ni. So ni adalah last slide saya lah. Saya nak tunjuk sikit perbezaan yang berlaku. Apa yang berlaku bila bagi dalam keadaan asma. After an asthma episode ini adalah before. Maksudnya ini adalah keadaan normal salur pernafasan kita kan. Nampak ada otot ni, jaringan otot dan tulang rawan tu di dinding salur pernafasan tu. So kita nampak di sini. Ini adalah air sac ataupun alveolus tadilah. So dalam keadaan normal ni macam ni. So bila berlaku serangan asma akibat daripada trigger, dia ada trigger, alahan, alergi, exercise. Dia akan menyebabkan radang. Bila berlaku radang, salur pernafasan kita akan membengkak. Okey, mucus dia akan membengkak dan kita punya salur pernafasan ni akan menyempit lah. Ni bila bengkak tu, dia akan sempit ya. So dan di kita ada otot ni, kalau kita ingat tadi saya sebut kita ada lapisan otot ni, smooth muscle di sepanjang salur pernafasan tu. So muscle ni dia sangat sensitif dan dia boleh contract ataupun mengecut dan dia akan lagi menyebabkan salur pernafasan tu bertambah sempit. Jadi dia berlaku obstruction lah, maksudnya air udara tak dapat masuk dan kita ataupun udara masuk sikit lah. Okay, dan dia juga menghasilkan satu bunyi yang kita panggil wheezing bunyi yang macam whistling sound tu sebab sempit. Ini yang berlaku lah. Okay, bengkak radang. Jadi semuanya bengkak, jadi semuanya sempit dan udara susah nak masuk. Okay. Kadang-kadang kalau pesakit yang pergi ke hospital, kita kata masalah dia adalah bronchitis. Lepas tu dia kata apa beza bronchitis dengan asma. Jadi kadang-kadang masalah bronchitis dengan asma dia boleh kelihatan seolah-olah sama macam sama, tapi sebenarnya ada sedikit perbezaan di mana bronchitis tu lebih kepada bahagian bronchus. Asma ni pula dia lebih kepada keseluruhan saluran pernafasan tu sendiri. Jadi mungkin Mas nak share ke kalau ada apa-apa tips penjagaan bronchus, bronchial, trachea. Tips penjagaan dia sebenarnya kita tengok daripada tadilah take home message dia, daripada mula tadi kita nampak kita punya airway ni sebab dia sangat expose kepada luar. Okay, badan kita dengan luar ni dia punya perantara ni kita punya airway kita boleh katakan sebab benda luar tu boleh terus masuk. Jadinya dia punya protective mechanism ataupun mekanisme yang nak melindungi dia tu sangat hebat lah. Daripada depan lagi kita dah ada hairy structures hair lah, small hairs in the dalam kita punya hidung apa semua tu. Jadi saya mention tadi pasal cilia mucociliary mucociliary punya mekanisme tadi dan juga cough reflex kan. Jadi sebenarnya protective mechanism itu sangat hebat. Jadi kita hendaklah menjaga sebab once kita dah tak ada protective mechanism ni dah hilang, sebab ni badan kita sendiri, bukan kita yang buat badan kita sendiri yang adakan benda tu. Once kita dah hilang maksudnya dah tak ada protective mechanism tu, memang kita akan suffer lah daripada side effect tak ada. Betul. Dibekalkan sejak lahir dengan benda ni, tapi kalau dah rosak kita tak boleh nak ganti dengan yang lain. Dia tak boleh tunggu baru, tak boleh. Tak ada ganti barulah. Okay, right. Jadi mungkin take home message kat sini, stop smoking lah kot berhenti merokok lah, sebab merokok tu memang kita tahu dia boleh merosak
kita macam tadi pun Mas dah share macam mana si VR punya mekanisme tu boleh rosak disebabkan rokok tu sendiri. Jadi Betul. bila kita merokok, kita sebenarnya merosakkan sistem pernafasan yang sangat berharga kan, sebab macam yang kita dah cakap tadi, sekali rosak memang terus tidak ada pengganti ya. Jadi mungkin buat pokok di luar sana, harapan kita adalah cuba untuk berhenti merokok ya, supaya kita dapat memelihara anugerah sistem struktur pernafasan yang sangat-sangat berharga ni untuk kita boleh menukarkan karbon dioksida dengan oksigen dan boleh bernafas dengan baik, insyaAllah. Okay, alright. Mungkin itu saja kot, kita dah habis masa untuk sesi kita. Terima kasih banyak-banyak Dr. Kumar Mastura atas perkongsian ilmu dan masa dan semua kepada netizen yang mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Terima kasih kepada yang sama-sama kita. Kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi minggu depan ni Mas. Ada lebih tentang anatomi, mungkin salur darah dan saraf lah. Saraf. Rasanya salur darah dan saraf dan juga pleura, rasanya lapisan. Pleura sekali, sure. Okay, baik. Okay, terima kasih Mas. Okay, Assalamualaikum. Sama, terima kasih menjemput. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.